Selamat sejahtera. Nama saya Kalimadi, anak perempuan Shanmugam. Nombor matrik saya adalah 33 DCE 19F1105. Tajuk kami adalah implikasi PKN terhadap perpaduan kaum. So, untuk pengetahuan anda, program khidmat latihan negara iaitu PLKN merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan di seluruh Malaysia. Ia bertujuan untuk pembinaan sosial diri, bermatlamatkan membina dan mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda dan juga memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. Seterusnya, kumpulan kami akan menamu bual 3 orang untuk mengetahui pendapat mereka terhadap implikasi PLKN terhadap perpaduan kaum. Selamat pagi, nama saya Logo Priyawati Kumar dengan nombor matriks 33DC 19F1016 dari kelas GC 5A. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput Cik Shalini Devi, anak perempuan Krishnan, untuk membincang bersama berkaitan dengan tajuk hari ini. Sebelum itu, bolehkah Cik memperkenalkan diri Cik dahulu? Terima kasih Cik Priya. Nama saya ialah Shalini Devi, anak perempuan Krishnan. Umur saya ialah 20 tahun dan saya ialah seorang pelajar yang sedang menuntut ijazah sarjana muda dalam TESOL di UKM Bangi. Program PLKN sedang berjalan selama 18 tahun sejak bermula beroperasi pada tarikh 15 Oktober 2003. Pada pendapat Cik Shalini, bagaimanakah program tersebut membawa impak terhadap perpaduan kaum di negara kita? Pada 18 Disember, beberapa daerah di Selangor seperti Klang, Shah Alam, Kuala Langat dan Kuala Selangor dilanda banjir disebabkan hujan berturut-turut selama 2 hari. Agensi-agensi seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan PLKN telah dipanggil untuk melaporkan diri untuk menolong mangsa-mangsa banjir di daerah-daerah tersebut dari segi pengagihan tempat tinggal dan makanan. Selain itu, beberapa masyarakat yang tinggal di kawasan yang sama menolong jiran mereka untuk menaiki bot ke Dewan Serbaguna di mana ia merupakan tempat tinggal mangsa-mangsa banjir. Berdasarkan situasi tersebut, implikasi PLKN terhadap perpaduan kaum ialah masyarakat bekerjasama sesama diri mereka tanpa mengenal agama, tempat asal dan warna kulit masing-masing apabila sesuatu malapetaka terjadi. Saya bersetuju dengan pendapat Cik Shalini dan terima kasih kerana sudi bertemu bual dengan saya. Sama-sama, saya sangat bersyukur kerana dapat berkongsi pendapat saya berkaitan topik ini. Selamat petang, Puan. Puan boleh memperkenalkan diri, Puan? Okey. Saya Rohaya binti Mak Wahari adalah pembantu pustakawan di Sheikh Facilities. Dan okey. Soalan saya untuk Puan adalah apakah implikasi PLKN terhadap perpaduan kaum? Pendapat anda tentang implikasi PLKN terhadap perpaduan kaum, Puan? Okey. Baiklah, PLKN ni saya rasa penting untuk mengeratkan perpaduan antara kaum kerana melalui latihan yang disampaikan berhubung dengan kenegaraan dapat memupuk sikap patriotisme ataupun cintakan negara. Seterusnya, melalui kerjasama berkumpulan yang diamalkan dalam masa-masa latihan dapat mengeratkan hubungan dan memupuk sikap saling bekerjasama tanpa mengira agama bangsa. Terima kasih, Puan, atas kerjasama Puan. Okey, sama. Okey. Selamat pagi, nama saya Fatinada binti Muhammad Fauzi dengan nombor matriks 33 DCE 19F1033 dari kelas DCE 5A. Tajuk yang kita akan bincang dalam temu bual hari ini adalah berkaitan implikasi PLKN iaitu Program Latihan Khidmat Negara terhadap Perpaduan Kaum. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput Cik Nur Safia binti Muhammad Rosli untuk berbincang bersama berkaitan dengan tajuk hari ini. Sebelum itu, bolehkah Cik memperkenalkan diri Cik terlebih dahulu? Terima kasih Cik Nadia. Nama saya Nur Safia binti Muhammad Rosli, umur 20 tahun. Saya seorang pelajar yang sedang menuntut diploma dalam bidang ukur bangunan di Universiti Teknologi Mara, Seri Iskandar.
Sebelum meneruskan pengajian saya di dalam bidang ukur bangunan, saya merupakan pelajar sekolah menengah Ideal Height dari tahun 2014 sehingga 2018. Terima kasih kerana memperkenalkan diri Cik sebentar tadi. Seperti Cik Safia beritahu sebentar tadi bahawa Cik merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan dari 2014 hingga 2018. Setahu saya, subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan merupakan subjek yang wajib diambil bagi setiap pelajar sekolah menengah kebangsaan. Betul ke Cik? Ya, betul Cik Nadia. Pernah Cik Safia terdengar ataupun terbaca berkaitan PLKN dalam jangka masa pengajian sijil pelajaran Malaysia, Cik? Ya, Cik Nadia, saya pernah baca berkaitan PLKN apabila saya sedang belajar di peringkat SPM dari tahun 2014 hingga 2018. PLKN merupakan sebuah program khidmat negara yang dikendalikan bawah Jabatan Khidmat Negara di bawah pemantauan Kementerian Pertahanan Malaysia. Program tersebut dijalankan selama 3 bulan untuk setiap individu yang berumur 18 tahun. Program tersebut dijalankan pada 15 Oktober 2003. Berdasarkan apa yang diberitahu oleh Cik Safia, program ini sedang berjalan selama 18 tahun apabila masuk tarikh 15 Oktober tahun 2021 ini. Pada pendapat Cik Safia, adakah objektif program PLKN telah tercapai dan bagaimana program tersebut membawa impak terhadap perpaduan kaum di negara kita? Salah satu objektif program PLKN ialah menanamkan semangat penyayang dan kesukarelawan dalam kalangan masyarakat telah tercapai. Insiden rusuhan yang tercetus di Kuil Seri Maha Mariam Sea File berkemungkinan tidak berulang lagi jika generasi muda terus diberi peluang menyertai program latihan khidmat negara PLKN. Anak muda akan lebih memahami budaya setiap kaum jika sama-sama mengikuti pembelajaran yang dirangka menerusi program itu. Platform khusus itu perlu untuk memupuk keharmonian dalam kalangan remaja negara dengan menetapkan satu matlamat dan ianya ada dalam silibus PLKN. Saya bersetuju dengan pendapat Cik Safia. Selain itu, pelaksanaan PLKN telah banyak membantu dalam meningkatkan semangat patriotisme dalam diri remaja. Penerapan semangat patriotisme ini dapat dilihat dalam pelaksanaan modul kenegaraan ialah salah satu daripada 4 modul yang wajib dipelajari oleh peserta PLKN. Modul kenegaraan ialah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air, rakyat, kerajaan, kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam serta luar negara. Hal ini telah meningkatkan perasaan cintakan tanah air dan sanggup berkorban demi negara. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi PLKN begitu berkesan dalam melahirkan remaja yang bersemangat patriotisme yang tinggi. Selain daripada melahirkan remaja yang berpatriotisme yang tinggi dalam diri mereka, PLKN juga begitu berkesan dalam mempertingkatkan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Perpaduan begitu penting dalam membentuk sebuah negara yang aman. Terlalu banyak impak positif terhadap perpaduan kaum melalui program latihan khidmat negara PLKN. Oleh itu, pihak kerajaan dan NGO seharusnya menyemak kembali program ini supaya ia tidak mengganggu perjalanan latihan PLKM agar program ini lebih berkesan lagi. Pihak kerajaan dan swasta juga seharusnya bekerjasama dalam menjalankan pelbagai program lain seperti PLKN, Rakan Muda dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keberkesanannya kepada agama, masyarakat dan negara. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya untuk pagi ini. Sama-sama Cik Nadia, saya berbesar hati dapat meluangkan masa untuk berbincang perihal seperti ini. Nama saya Nurul Nasuha binti Jamil. Nombor matrik saya adalah 33 DCE 19F1015. Secara tuntasnya, program latihan khidmat negara yang dijalankan memang mendatangkan kebaikan kepada remaja maupun negara. Sesungguhnya, sebagai insan, kita ditagih agar menyumbangkan jasa dan bakti. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan tulang dan manusia mati meninggalkan nama. Hal ini samalah dengan objektif PLKN yang bukan sahaja mahu membentuk semangat cinta akan negara dalam diri peserta, malah turut menggalakkan mereka menyumbangkan keringat kepada masyarakat. Oleh itu, semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlulah menyahut seruan kerajaan dengan menyertai program ini.
agar model insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang dapat dilahirkan.